Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak share jawapan kepada latihan penamaan alkohol menggunakan IUPAC. So syarat untuk kita menamakan sebagian karbon untuk macam contoh untuk alkohol ini, first sekali kita kena tahu parent apa yang ada dekat sini, functional group apa yang ada dekat sini. Kalau functional group yang kamu nampak kat sini adalah OH, ini adalah kumpulan alkohol. So dia mesti berakhir dengan nama OL di belakang dia. Okay, for example kita ada alkane. So alkane tu kita kena tukarkan E itu kepada OL, dia akan jadi okay, tengok contoh teruslah. Okey, untuk soalan nombor yang pertama ni, okey, kita nampak ada OH di sini, Jadi kita kena kira tak kisah dari kanan ataupun dari kiri, tapi kita kena make sure dia punya karbon yang memegang OH adalah nombor paling kecil. Contoh, kalau saya kira dari kanan, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maksudnya kalau kira dari kanan, karbon yang ada adalah 10. Kalau 10, dia akan jadi decane kan? Okey, kalau kita kira dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih lagi rantai paling panjang adalah rantai karbon yang paling panjang adalah 10. Okey, cuma kita nak tentukan sekarang yang mana satu kita nak ambil, yang dikira dari kiri ataupun dikira dari kanan. Okey, kita tengok satu-satu. Kalau dikira dari kanan, karbon yang memegang OH adalah karbon nombor 3. Manakala kalau kita kira dari kiri, karbon yang memegang OH adalah 8. So, kita tidak mahu karbon yang memegang OH adalah karbon yang nombor paling besar. Kita nak nombor paling kecil. Jadi, kita ambil kira dari kanan. Jadi, kalau kita kira dari kanan, okay, kita kena tengok pula dekat karbon 6. Dia ada dia ada cabang. Di sini pun ada cabang. Kalau cabang CH3, dia akan jadi metil. CH3 ni kita panggil nama dia metil. Maksudnya dekat karbon 6 ada metil, dekat karbon 8 pun ada metil. Jadi cara untuk menamakan dia dulu, first kamu namakan dulu dia punya rantai paling panjang. Okey, rantai paling panjang dia adalah decane kan? Tapi memandangkan dia ada alkohol, kita tulis decane. E itu kita akan replacekan dengan ini kita akan replacekan dengan OL. So, OL kamu ini OH kamu berada di karbon nombor berapa? Nombor 3. Jadi dash 3 dash, namakan ini OL. So OL, E replace dengan OL. So ini baru yang belakang. Kita kena namakan pula branch dia. So dekat sini kamu dapati ada dekat karbon 6 dengan karbon 8. So 6,8 6,8 dash dimethyl. Why di? Di equal to 2. Disebabkan kat di sini ada 2 methyl, so kita namakan dia 6,8 dash dimethyl. Dimethyl decane dash 3-ol. Begitu penamaan dia. Yang penting kamu kena ingat, kalau kita dah decide kita nak ambil pengiraan dari belakang, keseluruhan
nombor karbon di dalam ini kita kira dari belakang. Jangan OH kamu kira dari kanan. Untuk metil kamu kira dari depan. Tidak boleh. Kita kena ada satu arah sahaja kita punya pengiraan. Okey, kita cuba contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini. Okey. Dekat sini kamu perhatikan dia ada OH. Dekat sini dia ada OH. So, decide nak kira dari kanan ataupun nak kira dari kiri. Kalau kira dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. So, rantai paling panjang, rantai karbon paling panjang adalah 5. Kalau 5 dia adalah pentane. Asal induk dia adalah pentane. So, memandangkan di sini ada OH, E ini perlu di-replace dengan OL, alkohol kena gantikan dengan E, kena replace dengan OL. So, sekarang yang memegang OH adalah karbon 1, karbon 1 and karbon 5. Okey, boleh yang itu. So, first kita tulis dulu nama induk dia, pentane. So, E replace with OL. OL itu berada di mana? OH itu berada di mana? At carbon 1 and carbon 5. Okay, 1 and 5 ada OH. So, dash. Memandangkan dia ada 2 OH, di menunjukkan dia ada 2 OH. So, pentan 1,5 diol. Okay, P huruf besar, permulaan huruf depan. Okey, contoh yang ketiga. Nak kira dari kanan ataupun nak kira dari kiri. Contoh saya kira dari kiri dulu. Karbon 1, karbon 2, karbon 3. So, kalau dari kiri, karbon 2 memegang OH, karbon 3 memegang OH. Kalau kira dari kanan, 1, 2, 3. Okey, kalau kita kira dari kanan, karbon yang memegang OH adalah karbon 1 and karbon 2. Kalau kira dari kiri, yang memegang OH adalah karbon 2 and karbon 3. So, sekarang kita kena decide nombor karbon mana yang lebih kecil. Kita kena pilih arah itu. So, memandangkan yang dari kanan lebih kecil, kita ambil mengira dari kanan. Begini. So, tulis dulu berapa induk, berapa rantai panjang karbon. 3. Kalau 3, 3 equal to propane, right? Propane is replaced with OL. So, OH kita berada di mana? Propan dash berada di karbon 1, karbon 2 dash. Dia ada 2 OH kan? So, diol. Macam tu penamaan. Seterusnya, contoh yang keempat. Benda pertama, ingat kira rantai karbon terpanjang. Okey, saya mulakan mengira dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya kira dari kiri, dekat karbon 2 ada branch metil, dekat karbon 3 dia ada OH. Maksudnya karbon yang memegang OH karbon nombor 3. Kalau kita kira dari kanan, 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk kes ini sama sahaja kalau kita kira dari kanan ke, kita kira dari kiri ke, tetap karbon 3 yang memegang OH. So, kalau kira dari kanan, karbon 3 pegang OH, karbon 4 pegang metil. So, kita tak nak ambil nombor yang besar, kita kira dari kiri. So, kita akan ada 2 dan 3. Okey, first step, tulis rantai paling panjang. Ada karbon
3. Kalau karbon 5. Kalau 5 propane. Pain, right? So E replace with OH. OL. So OL. Dekat karbon mana yang pegang OH? Karbon 3. So propan dash 3 dash OL. OL ni kita nak tulis untuk OH tu lah. Okey. Tengok pula di depan. Dia ada branch methyl. So branch itu berada di karbon berapa? Karbon 2. So tulis 2 dash methyl. Make sure bersambung. Kita punya perkataan ini kena bersambung. Tidak boleh no space. Jangan ada space. 2 dash methyl propan. Pentane. Pentan. 5, right? 3 prop 5 pen. So pentan dash 3 dash OL. Okay, be careful lah. Careless, selalu terjadi careless macam tu, boleh hilang markah. Kena check lah banyak kali. Okay, contoh yang seterusnya. Kira dulu rantai karbon yang terpanjang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia akan jadi hexane. So remember, E replace with OL because kita ada OH dekat sini. So kalau kita kira dari kiri, karbon yang memegang OH adalah karbon 3. Kalau kamu kira dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So karbon 4 yang memegang OH. Ingat, kita kena pilih nombor yang memegang OH adalah yang paling hampir dan paling kecil. So kita ambil dari kiri. And then first step, tulis dulu rantai karbon yang terpanjang dia. 6 kan? Kalau 6, hexane. So hexane, E replace with OL. So OH kita berada di karbon 3. So dash 3 dash OL. Ada tak any branch dekat depan? Kalau tidak ada any branch, so jawapan kita berakhir dengan begini. H huruf besar di depan. Okay. Hexane dash 3 dash OL. Okay. Example seterusnya. Okay. Macam kes ini, OH dia berada di hujung. So kita nak kira dari mana? Kalau kita kira dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So carbon 6 ada OH. Kalau kamu kira dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon 1 ada OH. So kita mesti ambil dari kanan. So rantai terpanjang kita ada berapa karbon? 6 carbon, right? 6 carbon. 6 equal to hexane, right? So tulis dulu hexane. E replace with E, kita akan replacekan dengan OL. So hexane dash karbon yang memegang OH adalah karbon 1. So 1 dash OL. Begitu sahaja penamaan dia kalau tidak ada any branch. So level SPM inilah
Okey, next. Ini soalan yang agak mencabar, mungkin tak adalah dalam SPM, tapi sahaja nak bagi you all tahu contoh soalan yang mungkin agak complicated begini. Okey, untuk kes ini kita kira dulu 1, 2, 3, 4. So, dia punya rantai paling panjang ada 4 kalau dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau dari kiri, karbon 2 yang ada OH, yang memegang OH. Kalau kira dari kanan, karbon 3 yang memegang OH. So, make sure kita pilih yang paling kecil. Nombor karbon yang kecil memegang OH, yang paling hampir dengan OH. So, memandangkan dia punya rantai karbon terpanjang adalah 4. So, induk dia nama butan. E replace with OL. Dekat karbon berapa yang ada OH? Karbon 2 dash OL. Okey, first dah siap. Dan perhatikan, dia ada beberapa cabang di sini. Karbon 2 ada metil. Dekat karbon 3 ada bromin 2 kat situ. Okey, sekarang ada metil dengan ada bromin. Nak tulis mana satu dulu? Contoh kalau ada soalan begini, kalau bromin Br ini kita akan namakan dia bromo. Kalau CH3 rantai cabang itu kita namakan metil. So, nak tulis metil dulu ke nak tulis bromo dulu? Kes ini kita akan pilih alfabet dia. Alfabet B dengan M, siapa datang dulu? Bromin B, right. So, kita akan tulis at carbon 3 ada bromo. At carbon 3 juga ada bromo. So, 3,3 dash di bromo. Di sebab dia ada 2. Di bromo dash carbon 2 ada metil. Oh, panjang. Tak muat. Dash metil butan dash 2 oat. Tapi jangan risau, soalan begini selalunya tak pernah lagi keluar dalam SPM. Ini saja je saya nak uji level pemikiran kamu tu, boleh tak kalau soalan mencabar macam ni. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang ini, OH dia duduk di belakang ni. Kalau nampak OH di mana, kita start kira dekat situ dulu. Ketua dia kamu cari karbon tu paling hampir dengan OH. Di situ kita bermula kira. Kita kira dari sini. 1, 2, 3, 4. Okey, rantai terpanjang kita karbon tu ada 4. 4 equal to boot. Okey. Kalau kira dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau kira dari kiri karbon 4 yang memegang OH, kita tak mahu yang itu, besar sangat nombor dia. So kita kira dari kanan. Okey. So kalau kita kira dari kanan, tulis dulu butan dash 1 OL. Tengok pula di depan, ada tak any branch? Kalau ada any branch, so kalau kira dari depan kan, dekat carbon 3 dia ada branch. Branch itu nama dia metil.
So kita tulislah dulu carbon 3 dash methyl butan 1 ol. Macam tu je kira dia. Jangan kalau OH ambil nombor 1 kira dari kanan, tiba-tiba untuk metil kamu kira dari kiri pula, sebab konon kira dari kiri metil ni lebih kecil. Tak boleh, satu arah saja kira. Kalau dari kiri, kalau dari kanan, dari kanan. Okay, alright. Itu kalau kita nak menamakan dia. Agak mudah kan? So, apa jadi kalau dia bagi structure, kita kena namakan. Kita tengok macam mana. Dia bagi nama, dia suruh you all, okay? Structural formula for each compound. Tak tahu compound apa. So, tengok di hujung dia. Dia ada apa di hujung tu? Kalau dia ada OH, kalau dia OL, dia adalah alkohol. So, nak tulis dia, tengok dulu nama induk dia tu, parent name dia tu. Dia ada apa? Hep. Dia bagi heptan. Hep equal to C equal to 7. So, draw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hep 7. So, dia kata dekat hep, dia tulis letter 4. Dia kata dekat karbon 4 ada OL. So, 1, 2, 3, 4. Karbon 4 ada OL. OL means dia ada hydroxyl group OH. Dah settle. Okay, saya kira dari sinilah. 1, 2, 3, 4. Kalau kira dari kanan, 1, 2, 3, 4 sama. And then dia kata dekat carbon 4 juga ada metil. So letaklah carbon 4 ni juga ada metil. CH3. So yang lain tu lengkapkanlah dengan hidrogen macam biasa. 4 begitu. Lengkapkan, jangan tinggalkan kosong. Tak boleh, jangan tinggalkan cabang begitu sahaja. Lengkapkan dengan hidrogen. Walaupun banyak, lengkapkan juga. Okey. Kita cuba contoh yang seterusnya. Pentan 1 ol. Pen equal to carbon equal to 5. So, pentan 1, 2, 3, 4, 5. So, dia cakap pentan 1. Dekat carbon 1 ada OH. So, at carbon 1 ada OH. At carbon 3 ada cabang metil. 1, 2, 3. So, dekat carbon 3 dia ada metil. So, yang lain tu kita boleh lengkapkan dengan hidrogen macam biasa. H. Senang kan? Carbon 1 ada OH, carbon 3 ada metil. Okey, contoh yang seterusnya. Hexane 2 ol. Hexane. Kalau hexane, carbon hex C equal to 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, C equal to 6. And then, dia cakap dekat carbon 2 ada OL. So, carbon 2 ada OH. Macam tu sahaja. Sebab ini tak ada branch kat depan-depan dia. Lebih mudah lah. Begini sahaja. Lengkapkan dengan hidrogen. Okey.
Seterusnya, sama juga macam tadi. Hexane 2-ol. Yang ini hexane 3-ol. Dia ubah tempat karbon yang pegang OH sahaja. Hexane hex equal to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So carbon 3. So carbon 3 ada OH. And then dia cakap lagi, dia ada cabang. At carbon 2 ada methyl. So carbon 2 ada methyl. So yang lain macam biasa, lekatkan sahaja dengan hidrogen. Simple. Kita cuma first kita tentukan di mana benda-benda yang dia nak tu, kita lukis dulu yang tu kat situ. Okey, dah siap kan? Seterusnya, 3,3-dimethyl butan 2-ol. First thing, tengok dulu butan. Parent dia but. But equal to carbon 4. 1, 2, 3, 4. Carbon 4. So carbon 4 dia cakap at carbon 2 ada OH. OL means OH. Dia ada hydroxide group. And then dia cakap lagi dekat carbon 3 dan 3 ada 2 methyl. Ada 2 cabang methyl. Carbon 3, carbon 3. Methyl. Macam tu. And then yang lain completekan macam biasa dengan hidrogen. Okey. Macam tu. Next, heptane. Hep C equal to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At carbon 3 ada OL, means that dia ada OH. 1, 2, 3. So 3 dia ada OH. Carbon 3 dia ada OH. And then yang lain tu kita kena lengkapkan dengan dia punya cabang. Sebab dia kata carbon 4, carbon 5 ada dimethyl. So carbon 4, ni carbon 3 kan. So ni carbon 4 lah. 4 ada methyl, 5 ada methyl. Yang lain tu lengkapkan dengan hidrogen. So hidrogen, 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 hidrogen lagi, hidrogen, 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 hidrogen. Jangan tertinggal tu mana-mana karbon yang tak cukup ikatan tu, nanti salah. Make sure ikatan dia mesti terikat dengan 4 ikatan. Ada lagi 2 soalan. Okey. Hexane 2-ol. Hexane 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane 2. Carbon 2. OL, OH. And then at carbon 4 ada methyl. 1, 2, 3, 4. Methyl. So yang lain completekan dengan hidrogen macam biasa. Pastikan ada 4 ikatan. Jangan lebih, jangan kurang. Dah siap. Melukis lebih mudah berbanding memberi nama, tidak mengelirukan. Okey, butan. Carbon 4. But. 1, 2, 3, 4. At carbon 2 ada OL, means ada OH. At carbon 3 ada methyl, CH3. So, completekan.
Okey, senang kan? Boleh tengok sini, semuanya kita dah jawab. So, kalau pendapat saya secara peribadi, hendak melukis structural formula sebenarnya lebih mudah berbanding hendak memberi nama. Sebab hendak memberi nama tu kamu mungkin akan keliru lah, sama ada kamu terpilih nombor yang besar ataupun terpilih nombor yang kecil. Kalau structural formula, kita ikut arahan yang diberi pada soalan, di karbon berapa dia mahu benda tu, kamu letakkan sajalah. Okey, sekian sahaja. Sehingga jumpa lagi. Kalau ada apa-apa masalah, boleh mesej saya, boleh tanya. Okey, bye.